Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-yawm fa insyaallah ana Haziq Haikal wa Hazim Misri sanunaqishu fi tahtal mawdu' Kiai Haji Ahmad Shah. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Haziq Haikal dan Hazim Misri akan membentangkan tentang Kiai Haji Ahmad Shah. Pengenalan. Tarikat Naqsyabandiyah di Pontian berpunca dari dua sumber, iaitu dari Mekah dan kedua dari Indonesia. Begitu juga dengan kedatangan Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah di Nusantara adalah berpandukan dari dua sumber juga. Yang pertama dari Makkah Al-Mukarramah dan yang kedua dari India. Ini adalah sedikit sebanyak tentang Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah. Antara tokoh sufi dari kalangan orang Jawa yang menyebarkan Tarikat Naqsyabandiyah terutamanya di Pontian Johor ialah Haji Ahmad Shah dan Haji Abdul Jalil. Biodata diri dan keluarga. Haji Ahmad Shah atau dikenali sebagai Haji Muhammad Shah, ulama Pontian Johor, dilahirkan di Demak, Jawa Tengah pada 1901. Beliau bukan sahaja seorang khalifah sufi, tetapi juga mempunyai keistimewaan, kebolehan dan keramahannya yang tersendiri. Ketokohannya, ilmunya, peribadinya dan keturunannya yang terkenal adalah merupakan faktor terpenting ke arah tersebarnya Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah di Pontian. Jadi, di sini beliau adalah tokoh Islam Johor yang terkenal di Pontian. Haji Ahmad Shah atau lebih dikenali di Johor sebagai Kadi Ahmad Shah yang bertugas sebagai Kadi di Batu Pahat, Johor Darul Takzim ketika era zaman penjajahan British dan Jepun yang juga sezaman dengan Panglima Saleh. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada 5 November 1971. Jenazahnya telah dikuburkan di belakang Masjid Jami' Kiai Haji Abdul Jabbar, Rimba Terjun, Pontian, Johor, yang kini lebih dikenali sebagai Masjid Rimba Terjun ataupun Masjid Jami' Haji Ahmad Shah, dan kuburnya adalah berdekatan dengan kubur ayahnya. Ibunya bernama Marwiyah binti Haji Abdul Ghaffar. Ayahnya pula bernama Haji Abdul Jabbar, dilahirkan di Demak, Jawa Tengah juga pada tahun 1881. Ayahnya pernah dilantik sebagai Imam Masjid Rimba Terjun dan sebelum meninggal dunia pada 1963, beliau sempat menjawat naib kadi di tempat yang sama. Manakala ibunya pula adalah juga dari keturunan ahli sufi. Pendidikan. Menerima pendidikan asas ilmu agama iaitu membaca Al-Quran dan ilmu tasawuf. Beliau telah mendapat didikan asas tersebut daripada kedua ibu bapanya. Menerima pendidikan dengan Abdul Karim Tamin di Medan dan di Delhi di Sumatera dan Syekh Zarkasi Barjan Syekh Hasan Ma'ruf di Jawa Tengah sekitar tahun 1927 hingga 1930. Ketika berada di Mekah, beliau telah berguru dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, seorang pengarang kitab Fathul Arifin dan tokoh Tarikat Qadariyah Naqsyabandiyah. Beliau merasakan masih kekurangan ilmu lagi, lalu berhijrah ke Damsyik untuk mendalami ilmu fiqah dan tasawuf. Pengetahuan yang begitu luas di samping pengalamannya menjelajah ke negara-negara Asia Barat membolehkan beliau menjawat beberapa jawatan di Jabatan Agama Johor. Mulai tahun 1930, beliau telah dilantik sebagai Imam Masjid Jami' Kukup sehingga tahun 1933. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Hazim Misri daripada Usul Jam 3 akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk Sumbangan Kiai Haji Ahmad Shah.
Okey, yang pertama ialah Kiai Haji Ahmad Shah telah dilantik menjadi Kadi Pontian pada tahun 1936 hingga 1940, di Mersing dan Muar 1992 hingga 1994, dan terakhir sekali ialah di Johor Bahru 1955 hingga 1957. Seterusnya ialah sumbangan beliau ialah memimpin tarikat Naqsyabandiyah yang dibentuk bersama pengikutnya sehingga tersebar luas ke seluruh Pontian. Dan poin ketiga ialah Kiai Haji Ahmad Shah telah membina sebuah surau di Rimba Terjun, Pontian dengan anggaran kos sebanyak RM17,875 dan diberikan namanya surau itu sempena pengasas tarikat Naqsyabandiyah, iaitu Surau Kiai Haji Ahmad Shah. Dan ini adalah salah satu suasana keadaan Surau Kiai Haji Ahmad Shah yang sekarang sudah jadi Masjid Haji Ahmad Shah. Dan yang terakhir sekali lah, beliau telah menermakan hasil sawah padi belakang rumahnya sebanyak 3,000 gantang kepada masjid dan rumah sekitar Pontian. Tajuk seterusnya ialah kerja-kerja yang dilaksanakan sebagai Kadi Besar Johor. Antara salah satunya ialah sebagai pembantu imam di Masjid Istana, kerja-kerja di masjid, kerja-kerja di kubur, zakat, nikah kahwin, kerja-kerja lain yang berkaitan dan agama bagi kerabat-kerabat diraja, mengendalikan pentadbiran di daerah-daerah negeri Johor, melakukan istiadat upacara agama, dan terakhir sekali ialah menguruskan Baitulmal. Setiap orang ada lain caranya untuk menjadi hebat, dan mungkin ini adalah antara salah satu amalan peribadi beliau, iaitu tajuk terakhir kita ialah amalan peribadi Kiai Haji Ahmad Shah. Yang pertama ialah beliau mampu mengerjakan ibadat sepanjang malam, misalnya melakukan sembahyang sunat dan zikir sehingga subuh. Yang kedua ialah tidur hanya beberapa minit dalam keadaan berduduk. Poin yang ketiga ialah beliau banyak menggunakan bahasa yang lembut dan perumpamaan atau kiasan sehingga menyebabkan kata-katanya memasuk orang lain berfikir masuk di sebaliknya. Bagi tanggapan saya, mungkin beliau melakukan kata-kata kiasan kerana tidak ingin menyinggung hati dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir sekali ialah ada yang berpendapat bahawa Kiai Haji Ahmad Shah sering melakukan ibadat puasa sepanjang tahun tanpa berhenti dan tidurnya hanya beberapa minit sahaja. Dan ada yang berpendapat bahawa Kiai Haji Ahmad Shah ini memiliki karomahnya tersendiri. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya. Sebagai pengajaran, kita sebagai anak muda haruslah mementingkan zikir-zikir seperti zikir Naqsyabandiyah ini kerana banyak kelebihannya kepada diri kita untuk mendekatkan kita kepada Allah dan jauhkan kita daripada kelalaian dunia, insya-Allah.